Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibillah wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita kesempatan waktu pada pagi ini bagi meneruskan pengajian kita, bagi membaca kitab Matan Zubat Ibn Ruslan. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ilmu dan hikmah dan menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang beramal soleh. Baik, pada pagi ini sambungan kita ialah pada bab Salatil Jum'ah, bab yang membahaskan berkenaan dengan solat Jumaat. Dan sebelum daripada kita masuk kepada tajuk bab ini, kitab kita yang diterjemahkan ini, di antara kebaikan kitab ini adalah ada sedikit diselitkan kata-kata hikmah sebagai unsur tazkiyah, penyucian jiwa, dan juga sebagai pembaikan akhlak kita sebagai seorang yang berusaha mendidik diri kita ni menjadi penuntut ilmu. Sebagaimana yang kita tahu, kitab kita ni pun dimulakan dengan kitab usul, Usuluddin, dan juga sedikit pengenalan berkenaan dengan usul fiqh. Dan di akhir bab dalam kitab Zubat ni nanti kita akan baca berkenaan dengan tasawuf. Jadi kitab Zubat ni satu kitab yang cukup kalau kita berpegang dengannya, boleh memperbaiki lagi akan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih lagi terjemahan yang ni, dia ada sebutkan kata-kata hikmah macam yang saya sebut tadi. Di sini disebut an Yunus, daripada Yunus. Qala li Ibnu Syihab, telah berkata kepada aku Ibnu Syihab, sebagai suatu nasihat. Ya Yunus, dia kata, wahai Yunus, la tukabiril ilma, janganlah kamu, la tukabir, jangan kamu angkuh. Kamu angkuh terhadap ilmu, kamu sombong terhadap ilmu. Maksudnya kena ada satu perasaan dalam menuntut ilmu itu adalah tawaduk. Fa innal ilma adwiyatun, dia kata kerana ilmu itu, dia kata, adalah ibarat lembah yang berair. Fa ayyuha akhadta fiha, di mana sahaja kamu mengambilnya, cuba ingin mengambil ilmu itu, qata'aka bika qabla an tablughah, maksud kamu akan merasai kepenatan sebelum kamu mendapatinya. Baik, jadi walakin khudhu ma'al ayyami wal layali, dan ambillah ilmu itu dengan tempoh yang panjang, maksudnya beberapa malam, beberapa hari. Maksudnya kita jangan pandang enteng ilmu ni. Maksudnya bila kita nak ambil ilmu, jangan kita pandang senang, kacang ni benda ni.
tetapi mestilah kita ada perasaan dalam hati kita itu tawadhu dan ada kesungguhan, ada yang kita sebut dengan itqan, kesungguhan untuk kita mendapatkan ilmu itu. Dan tidak mungkin kita boleh menjadi seorang yang alim dalam masa yang pantas, tak boleh, kan? Bahkan dikata wala ta'khudhil ilma jumlatan, jangan mengambil ilmu itu secara pukal, maksudnya secara sekaligus kita nak ambil ilmu. Macam saya selalu tekankan, kenapa kitab-kitab fiqh ini ditulis dan disusun oleh ulama kita, dan ada kitab yang kecil sahaja. Contoh macam kita dah baca dulu Safinatun Najah, ada kitab yang macam kita baca Zubat ke, kitab Abi Syuja' ke, dia ringkas tapi bab dia penuh. Maksudnya daripada bab tahara sampai kepada bab jinayah ada, tapi dia ringkas. Ada kitab yang ringkas tapi dia padat, contoh macam Umdatul Salik. Kesemua itu ulama kita susun untuk kita pelajari, dia ada peringkat. Kerana dia nak supaya kita mengambil ilmu itu sedikit, kemudian kita fahamkan ilmu itu dengan baik sehingga ilmu itu betul-betul lekat, kemudian masukkan lagi. Kalau kita ambil ilmu tu secara sekaligus, terus kita baca satu kitab besar dengan dalil dan sebagainya, boleh, tetapi hasilnya kurang. Mungkin kita dapat dan kita akan lupa cepat. Tapi ilmu yang diambil sedikit demi sedikit, itu yang akan tetap. Sebab itu kita tengok Quran Allah Ta'ala turunkan sebagai pendidikan kepada para sahabat tu, dia bukan sekaligus Quran tu turun, sikit. Itu adalah cara dalam kita nak mengambil ilmu. Itu ada kaifiat, cara untuk kita mendapatkan ilmu. Fa inna man rama akhadahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Dia kata kalau ambil sekaligus ilmu itu, sekaligus dia boleh hilang ilmu tu. Maka ilmu ni yang penting sekali kita belajar ialah untuk kita faham, kita ingat, dan untuk kita amalkan ilmu itu. Dan dinasihatkan walakin syai'un ba'da syai', ambil sikit dulu kan, ma'al layali wal ayyam, dalam bertempuh beberapa hari, dalam tempuh beberapa malam. Ini adalah cara ulama kita mengajar kita untuk mendapatkan ilmu, dan dia bukan satu proses yang cepat lah. Maksudnya kalau ngaji 4 tahun dah jadi fuqaha, tak mungkin lah. Lagi-lagi zaman hari ni kan, lagi-lagi zaman hari ni kan, kita nak lahirkan seorang yang alim betul-betul tu susah lah. Terutama kalau ke tempat kita Malaysia ni kan, susah lah. Kalau sampai Al-Azhar baru kita kena matan Al-Jurumiyah kan, itu lambat lagi dah nak pergi jawabnya kan. Mungkin lah boleh lulus, kita menghafal kan, tapi untuk kita faham susah lah. Saya sebut ni bukan sebab saya pandai kan, tapi itulah jalan yang kita dah lalu dulu, tak berapa tepat dalam nak mendapatkan ilmu tu kan, tak berapa tepat. Kita masuk Azhar terus peringkat Jamiah, peringkat universiti, sedangkan Al-Azhar tu dia ada dia punya ma'had bu'us, dia punya sekolah menengah dia, sukatan sekolah menengah dia dah tinggi dah, tak sama dengan sukatan sekolah menengah kita. Akhirnya bila kita pergi melopong je, tak faham apa pun kan. Ini yang menjadi masalah kan. Jadi cara menuntut ilmu itu, ini yang mesti dibetulkan semula. Hendaklah kita mempelajari ilmu itu secara berperingkat-peringkat, dan jangan gopoh dalam kita menuntut ilmu ni. Kita jangan gopoh nak cepat jadi pandai. Ini yang dia nak maksudkan ni. Sebab memang Quran Allah Ta'ala sebut ketika wahyu turun kan, fata'ala Allahul malikul haq kan, kata Allah kat Nabi, wala ta'jal bil Qur'ani, jangan Muhammad kau gopoh-gopoh kan, nak hafal Quran. Sebab belum habis Jibril baca, Nabi nak baca kan. Sebelum Allah Ta'ala kata wala ta'jal bil Qur'ani, apa ayat Quran tu, jangan kamu gopoh, wala ta'jal bil Qur'ani, tu satu, dia ada satu lagi, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu,
sebelum dibaca wahyu tu habis kepada engkau, kan, wa qul rabbi zidni ilma. Tapi Allah katakanlah, hey Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Tuhan, tambahkan ilmu. Maksudnya sabar, biar malaikat Jibril baca habis dulu, kemudian ikut. Ini satu adab jugalah yang ditetapkan oleh Al-Quranul Karim kepada orang-orang yang nak menuntut ilmu, supaya kita tidak gopoh dalam kita nak mengambil ilmu. Kita perlu ada kesabaran. Baik, ini sedikit nasihat yang saya kira sangat baik yang ada di permulaan kitab kita ini. Baik, bab salatil Jumaah, bab semayang Jumaat. Semayang Jumaat ni wajib kat orang lelaki, kan. Orang lelaki ada 2 orang, kan? Tak apalah, orang perempuan belajar lah untuk jadi baik. Semayang bab salatil Jumaah. Semayang Jumaah ini adalah satu daripada semayang yang difardukan kepada kaum muslimin pada hari Jumaat, dan kefarduan dia ini adalah merupakan ijma' lah, sepakat lah, tak ada khilaf. Mana ada khilaf semayang Jumaat, kan. Kalau semayang tasbih itu boleh jadi lagi, ada ulama kata disyariatkan, ada ulama kata tak disyariatkan, kan. Tapi solat Jumaat ini ijma' lah dengan nas Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila datang seruan hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu dalam mengingati Allah, tinggalkan jual beli, kan. Itu dalil menunjukkan kewajiban solat Jumaat. Solat Jumaat ini adalah semayang yang mustaqil. Ada yang kata solat Jumaat ini dia kata zuhur yang maksur, semayang zuhur yang telah dikasarkan. Dia kata semayang zuhur katanya, tapi dikasar jadi 2. Ada ulama sebut begitu. Tapi yang lebih tepat, semayang Jumaat itu adalah semayang yang bersendirian. Dia bukanlah semayang zuhur yang dikasarkan. Dan Jumaat ni kita orang Melayu kita ni memang telah dididik dan diajar lah. Kalau nak hari Jumaat, hari Khamis tu kita dah digalakkan memperbanyakkan ibadat. Kawan tua kita nak sedekah mesti malam Jumaat, kan. Kat masjid tu makanan banyak lagi malam Jumaat daripada malam kuliah, kan. Malam kuliah tu banyak kuih, banyak nasi lemak orang bagi. Hari lain tak ada pula. Biarlah, mungkinlah Jumaat, kan. Tak sambut Jumaat, hari yang besar dalam Islam. Hari Jumaat tu besar, kan. Kita kalau hari wukuf tu jatuh hari Arafah, kita sebut Haji Akbar tu ni, kan. Kerana apa? Keberkatan apa hari Jumaat tu, kan. Dia punya kedudukan hari Jumaat tu lah. Orang kita memang diajar. Mungkin orang kita ni tutup guru dulu dah baca kitab Ihya ataupun dah baca kitab Bidayatul Hidayah, ada adab dia untuk menyambut hari Jumaat tu. Bermula daripada petang hari Jumaat dengan memperbanyakkan selawat, banyak sedekah, kan. Dan memang pun dalam hadis Nabi sebut kemuliaan hari Jumaat, kan. Khairul yaum, Nabi kata, kan, khairul yaum tala'at fihi syam, kan. Sebaik-baik hari yang terbitnya matahari, kata Nabi, yaumul Jum'ah, hari Jumaat, kan. Fihi khuliqa Adam, hari Jumaat Nabi Adam Allah ciptakan, kan. Wa fihi udkhilal jannah, hari itu juga dia dimasukkan ke syurga, kan. Wa fihi ukhrija minha, hari Jumaat juga dia dikeluarkan daripada syurga. La taqumus sa'ah, tidak berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Itu Nabi sebut di antara kemuliaan hari Jumaat, kan. Jadi hari Jumaat ni memang ada hari yang mustajab doa, kan. Hari Jumaat ni hari yang digalakkan kita banyak berselawat. Itulah di antara keutamaan hari Jumaat. Tapi ada lah sikit-sikit kepercayaan tak bagus, kan. Orang kita ni malam Jumaat dia macam malam Jumaat seram, macam ada hantu, kan. Itu Melayu tu, kan. Macam cerita Piramli tu, kan. Dia duduk dalam semak cerita Doremi tu, kan. Dengar bunyi perempuan menangis, kan. Malam ni malam apa tu? Dia tanya, kan. Malam Jumaat, ya. Orang kita, kan, dengar orang Jawa pula ada malam Jumaat Kliwon, kan. Lagi pula, kan. Hapu puaka berantu nak keluar, kan. Ada pula yang malam Jumaat malam Jumaat malam nak bersama dengan bini, kan. Tak macam-macam lagi, kan. Tapi malam Jumaat ni ialah hari yang baik lah. Hari Jumaat tu dia suruh kita memperbanyakkan ibadat, kan. Orang tua kita pun banyak beri sedekah pada malam Jumaat, kan. Tapi majlis ilmu pun ada fadilat, kan. Kadang-kadang kita tengok malam Jumaat tu ramai, hari belajar tu,
tak ramai pula yang datang kan. Padahal majlis ilmu pun ada berkat dia juga. Ini satu yang kita kena ajar kan. Malam Jumaat kehadiran lebih ramai daripada malam belajar kan. Padahal ialah Yasin tu ialah benda boleh buat sendiri pun. Amalan yang sunat, mengaji mana kau boleh kalau tak ada cikgu kan. Baik, jadi hari Jumaat hari yang berkat kerana besoknya tu disyariatkan kepada kita untuk sembahyang Jumaat. Dan sembahyang Jumaat ni sebenarnya telah pun disyariatkan kan? Telah pun disyariatkan di Mekah. Di Mekah dah syariat dah, cuma tak boleh nak buat. Sebab pas di Mekah ni orang Islam masih lagi lemah pada ketika itu. Jadi ada je hukum-hukum yang dia disyariatkan tapi tak ada kemampuan nak buat. Boleh tangguh lah. Setiap daripada apa yang disyariatkan oleh Allah itu ada syarat-syarat dia untuk kita buat. Kalau tak mampu kita boleh tangguh dulu. Itu semua berjalan pada semua hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembahyang Jumu'ah sembahyang Jumu'ah kan, ataupun Jumu'ah kan. Baik, ini adalah merupakan satu kefarduan yang telah pun ijma'. Ijma' maksudnya telah disepakati dah kan. Hukum ni ada yang ijma', ada yang kita panggil ijtihad. Ijtihad ni fiqh kan. Tiap-tiap mujtahid ada pandangan dia. Bila kita sebut ijma' ulama' ialah kesepakatan mereka. Dan ijma' itu sendiri pun dia ada dalil kan. Kadang-kadang ada macam salah faham sikit tentang ijma'. Ijma' ni dia disamakan macam ijtihad. Macam ijma' tu pandangan ulama', kita kena pakai juga dia. Itu kena betulkan juga tu kan. Ijtihad dia ada perbezaan. Tentu Syafi'i ada ijtihad dia, Hanafi ada ijtihad dia. Tapi bila kata ijma' ulama', itu ialah kesepakatan ulama' dalam memahami nas. Kesepakatan mereka, tidak ada pandangan dan takwilan yang lain kan. Maka itu adalah dikira sebagai ijma'. Bukan ijma' dengan maksud pandangan ulama'. Itu ada memang tidak tepat lah kalau kita kata begitu kan. Baik, kena dilihat balik semula takrif ijma' tu ialah dari perspektif usul fiqh. Takrif ijma' tu apa kan. Baik, jadi dalam nazam kita ini dimulakan dengan menyebut syarat Jumaat. Sama ada syarat itu syarat sah ataupun syarat itu syarat wajib kan. Disebut berkata muallif wa raq'atani farduha li mu'mini kullifa hurrin dhakarin mustawtini zi sihhatin wa syartuha fi abniyah jama'atan bi arba'ina wahyah bi sifatil wujubi wal waqtu fa in yakhruj yusalli adh-dhuhra bil bina wa min. Baik, dia kata rak'atan, sembahyang Jumaat itu kan, rak'atani, 2 rakaat. Ini pun ijma' lah ulama'. Sembahyang Jumaat itu 2 rakaat. Farduha, difardukan Jumaat itu. Fardu dia adalah fardu apa? Fardu ain. Tulis kat situ, fardu tu adalah fardu ain. Li mu'mini, bagi seorang mukmin. Maksudnya apa kat situ? Isyarat dia. Syarat sah Jumaat itu dan syarat wajib Jumaat itu adalah kepada seorang yang Muslim. Syarat yang pertama lah Islam. Maksudnya kalau tidak Islam, tidak wajib Jumaat. Maksudnya tidak wajib Jumaat kepada orang-orang yang kafir. Kecuali orang murtad. Orang murtad ni dia kalau masuk Islam balik, maka wajib dia qada zuhur. Wajib dia qada zuhur. Untuk orang murtad ni keras sikit. Kita ni orang kafir ni yang paling besar sekali, kafir yang kita kata paling celaka lah, kita panggil kafir murtad lah kita panggil. Orang kafir yang pada asal dia kafir, itu dia punya pegangan, kita tak boleh buat apa-apa. Kita hanya berdakwah. Habis-habis pun lakum dinukum waliyadin, itu jelah. Bagi kamu, akidah kamu, pegangan kamu, kita ada pegangan kita. Itu toleransi kita dalam beragama. La ikraha fid din kan. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan kita disuruh berbaik dengan mereka, apa semua itu. Tapi bagi kafir yang murtad, tak ada kan. Ini dikira khianat agama. Kalau kita sebut orang khianat Islam ni, antara dia orang murtad lah kan. Kalau setakat orang keluar jemaah khianat, dia tak patut lah cakap. Itu ingat. Itu perbezaan kan. Ada je ulama dulu Syafi'i tu keluar jadi Hanafi kan. Ada je kan.
Ada ulama dulu masuk ikhwan muslimin, lepas tu dia keluar ikhwan muslimin kan. Takkan nak panggil tu khianat, tu ijtihad dah berubah lah, tak ada. Tapi pengkhianat agama ni nombor satu kali apa? Kafir yang murtad. Kafir yang murtad. Sebab kita kafir ni kan, ada hak-hak juga yang kita kena tunaikan dia sebagai manusia. Kalau dia kafir yang asli kan, hatta kalau dia sakit pun kita boleh ziarah. Rasulullah ziarah orang kafir sakit, ada dalilnya kan. Dan orang kafir yang kalau dia mati, kita juga perlu kafankan dia. Kalau tak ada orang nak tanam, kita tanamkan dia. Tapi kalau murtad, tak ada kewajipan apa bagi kita. Kalau nak baling mayat dia kat tempat sampah pun boleh je baling kan. Sebab kita kira orang ini telah mengkhianati Islam orang ini kan. Ini kafir yang paling teruk lah. Dia kafir murtad, maka tak ada keringanan bagi mereka lah. Kalau mereka masuk Islam, mereka kena qada semula Jumaat. Itu ialah qada zuhur lah. Jumaat ni tak kalau dah terluput zuhur lah jadi dia, mana ada nak sembahyang Jumaat balik kan, tak, zuhur. Baik, jadi kafir yang asli tak wajib lah kan? Jadi syarat dia adalah Islam. Bila seorang itu Islam, di antara syarat dia ialah dia di antara syarat wajib Jumaat. Wajib Jumaat bila dia Islam, dia wajib Jumaat, dan sah Jumaat pun dengan sebab Islam tu tadi. Kullifa hurrin, tu ditaklifkan. Kullifa kan, kita sebut mukallaf. Mukallaf ni di antara dia punya ciri-ciri dia apa? Al-uqul kan, orang yang berakal, bulugh, cukup umur kan. Itu maksudnya kalau orang gila, dia tidak mukallaf. Adakah wajib bagi orang gila sembahyang Jumaat? Tak wajib lah orang gila sembahyang Jumaat. Bukan kata gila tak wajib, kalau sembahyang pun tak sah kan. Kemudian cukup umur, umur cukup, syarat wajib tu cukup umur maksudnya dah balik. Kanak-kanak boleh sembahyang Jumaat tak? Boleh. Kanak-kanak boleh sembahyang Jumaat yang sudah memayyiz tu kan. Kalau sembahyang kan, sembahyang dia sah tak? Sah kan. Budak-budak kecil kalau sembahyang Jumaat pun sah. Cuma budak-budak kecil dia tak bolehlah masuk dalam kumpulan yang 40 orang. Sebab Jumaat tu nanti kita akan tengok syarat dia jamaah, dan jamaah solat Jumaat itu dalam mazhab Syafi'i 40. Ini ada khilaf dengan ulama benda ni kan. Tapi kita belajar mazhab Syafi'i, kita semua 40 lah. Kita selalu sebut apa yang kita belajar dalam lingkungan mazhab Syafi'i kan. Macam bila saya sebut alat muzik haram, dekat grup WhatsApp Syafi'i Center ada orang tak macam perikai juga kan. Sebab lah ada ulama kata boleh, cuma saya balik itu kesimpulan yang kita tulis tu adalah daripada pengajian kita dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita nak bahas pendapat lain, kita boleh bahas. Benda tu ada pembahasan. Kita tak nafilah. Tapi bila kita buka kitab mazhab kita mazhab Syafi'i, kita tak maulah cerita benda lain. Kita cerita yang dalam mazhab saja. Kalau kita buka fiqh perbandingan, kita cerita perbandingan. Kalau kita baca hadis, tentulah. Kalau kita baca Sahih Bukhari, Imam Bukhari dia ada pandangan dia. Takkanlah kita baca Sahih Bukhari itu kita tak sebut pandangan Sahibul Kitab kan. Mana adab kita tu kitab dia kan. Kemudian hadis tu pula bahan mentah kan. Dan tentulah dalam mengolah dia tu ada berbagai-bagai pandangan. Tapi kalau tuan-tuan mengaji Ustaz Ilmi sebut pandangan tu, pandangan ni, itu memanglah kita mengaji hadis. Tapi ni kita mengaji fiqh, lebih baik kita mengaji Matan Zubat. Dia adalah merupakan kesimpulan ulama-ulama Syafi'i terhadap Al-Quran dan hadis kan. Ni bukan ni bila kita, walaupun ni bukan matan, ni bukan Quran hadis, tapi apa yang disebut adalah kesimpulan yang diambil kan. Kalau kita nak ambil terus daripada Quran dan hadis, itu besarlah kerja dia, bersyaratkan dalil tu kan. Jadi ni kira apa kajian ulama Syafi'i. Dia mazhab ni kita panggil macam madrasah, macam universiti lah, masing-masing ada metod dia kan. Universiti Syafi'i, Universiti Maliki, Universiti Hanafi, masing-masing dia ada kajian dia sendiri terhadap nas-nas, dan dia ada ijtihad dia kan. Baik, jadi jamaah tu nanti kita akan tengok dia 40 orang lah. 40 orang tu dia ada syarat dia pula. Budak kecil tak boleh mencukupkan. Kalau ada 39 orang campur satu budak kecil, itu tidak boleh tidak cukup syarat untuk dikatakan jamaah yang 40 tu. Walaupun budak kecil punya sembahyang sah. Baik. Kemudian di antara syarat dia lagi hurrin, disebut dalam matan tu. Hurrin ni orang merdeka. Dia orang merdeka kan. Hurrin maksudnya merdeka. Maksudnya kalau hamba
Kalau hamba sembahyang Jumaat dia, hamba ni sembahyang Jumaat dia sah sembahyang Jumaat dia, cumanya dia pun tak boleh masuk dalam kumpulan 40 orang jemaah tu, tak boleh masuk, dia tak dikira 40 orang tu, kalau ada 40 orang dia seorang, macam 39 lah, kena cari yang lain. Dia ada syarat dia, jadi hamba sembahyang Jumaat dia sah, hamba yang Islam sah, dia kalau hadir pun sah. Dia kata dah sembahyang Jumaat pun dia tak payah sembahyang Zuhur, tapi dia, kehadiran dia itu bukanlah satu kewajipan, dia nak datang, dia datang, disunatlah dia hadir, tidak menjadi satu kewajipan. Zakarin, lelaki, lelaki. Kalau perempuan tak wajiblah sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur lah wajib. Tapi orang perempuan kau datang sembahyang Jumaat, sah tak sembahyang? Sah. Tapi dia tak boleh juga masuk dalam kiraan yang 40. Maksudnya dia di kalangan orang yang tidak wajib Jumaat, orang perempuan, tapi sah Jumaat kalau dia buat, tetapi dia tidak boleh menjadi orang yang mengesahkan jemaah tu. Jemaah tu 40 orang tu mesti lelaki, kan? Baik. Kemudian dia sebut kat situ mustautin. Orang kita sebut mastautin, kan? Mustautin. Sebenarnya lebih elok lagi diletakkan mukim. Mukim kat situ sebenarnya. Sebab kalau paling tidak pun seorang itu mukim, dia sembahyang Jumaat itu wajib ke atas orang yang mukim. Mukim ni orang yang duduk situ, dia tak ada niat nak duduk kekal kat situ, dia ada niat untuk balik ke tempat asal dia, tapi mungkin dia duduk dalam tempoh 2 tahun 3 tahun. Macam saya pergi Jordan, saya duduk sana 2 tahun setengah, saya belajar, saya kira saya mukim di situ, tapi saya ada niat untuk saya balik ke Malaysia semula. Wajib tak saya Jumaat? Wajib. Tetapi saya tak termasuk dalam kumpulan 40 tu tadi. Kat situ dia tulis mustautin tu. Mustautin ni memang orang asal situ. Dia kalau keluar musafir pun kejap-kejap dia balik-balik. Itu dia panggil orang yang mustautin. Kemudian ada orang yang mukim. Apa beza orang yang mukim dengan orang yang musafir? Kita kata dua-dua tu kalau Jumaat dia sah. Orang mukim, orang musafir, Jumaat dia sah. Cuma beza dia, Jumaat dia, mukim dan musafir, dua-dua wajib pergi Jumaat. Dua-dua wajib pergi Jumaat. Dan dua-dua Jumaat dia sah. Cuma beza dia apa? Beza dia yang mukim tu tak termasuk dalam 40 orang. Yang mukim tidak termasuk dalam 40 orang. Maksudnya orang mukim tu wajib Jumaat, sah Jumaat, tapi tidak boleh mensahkan Jumaat itu. Dia tak termasuk dalam kumpulan 40 untuk jemaah Jumaat. Untuk jemaah Jumaat tu 40 orang, kan? Tapi PKP itu ada je negeri buat 2 orang, kan? Ada yang buat 12, kan? Ialah semua ada pendapat tu dalam kitab-kitab fiqh, kan? Baik. Baik, jadi maksudnya bila kita sebut mukim, mustautin, kalau orang musafir tidak. Maksud kalau orang yang musafir, dalam perjalanan dia musafir, kemudian dia kalau tinggal pun di situ, kan, tak sampai 4 hari, sekejap, kan, maka dia tak wajib Jumaat. Orang musafir, kan, orang musafir tak wajib Jumaat. Tapi kalau orang musafir pergi Jumaat, sah tak Jumaat dia? Sah Jumaat dia. Apa beza pula orang musafir dengan orang mukim dengan orang mustautin? Kita kata mukim, mustautin, musafir, semua kalau buat Jumaat sah. Semua dia kalau buat Jumaat sah. Beza dia apa? Beza mukim, mustautin wajib Jumaat. Wajib dia pergi Jumaat. Musafir dia tak wajib. Dia ada pilihan sama dia nak sembahyang Zuhur atau nak sembahyang Jumaat. Cumanya perbezaan antara mukim dengan musafir tadi sama juga macam perbezaan yang ada pada orang mustautin dengan orang mukim tadi punya perbezaan. Orang yang mustautin dengan orang yang dengan perbezaan bagi musafir dan orang yang bermukim sama macam perbezaan tadi tu. Perbezaan orang mustautin aja yang boleh menggenapkan 40 orang tu. Ada pun musafir pun tak boleh juga. Kalau ada 39 orang, seorang musafir 40, kan? Itu tidak boleh juga, kan? Kenapa? Pertama, sembahyang dia pun sunat je, kehadiran dia tak wajib, kan? Kemudian apa tu?
dia pun tak boleh menggenapkan jumlah 40 tu. Baik. Jadi syarat dia ada 5 lah kita kira. Apa dia? Islam, kemudian al-aqlu, berakal, atau kita sebut baligh, cukup umur, hurriyah, merdeka, zukura, laki-laki, kemudian ada sihat, ada satu lagi, sihat. Sihat, orang sakit tak wajib pergi. Sakit yang sakit yang memang betul dia sakit lah. Kalau dia pergi tu memang akan menimbulkan kesulitan bagi dia kalau dia pergi. Sakit kan, sikit-sikit tak ada kan. Sakit yang betul memberatkan dia, untuk dia hadir itu menjadi suatu keberatan bagi dia kan. Itu pun tak wajib, sihat. Kemudian mustautin. Baik, itu di antara syarat wajib Jumaat, dan di dalamnya juga termasuk juga syarat sah Jumaat itu. Baik. Kemudian disebut lagi wa syartuha. Tadi disebut lagi, dan syaratnya lagi ialah fi abniyah, maksudnya di dalam batasan tempat tinggal kan. Maksudnya di penempatan kita nak buat Jumaat tu, tempat nak buat Jumaat tu mestilah di tempat yang orang tinggal, ada penduduk yang mustautin dekat situ. 40 orang berkemah dalam hutan tak payahlah buat kan. Pergi berkemah dalam hutan kan, tak tahulah nak buat apa, terbang balak ke apa, kita pun tak tahu kan. Jadi dia berkemah dalam hutan kan, bukan tempat tinggal situ tak kan. Jadi tak buat, tak adalah Jumaat kan, sembahyang Zuhur lah kan. Jadi dia mesti tempat yang ada orang tinggal, ambil situ. Tidak disyaratkan masjid juga, tak syarat juga, tidak disyaratkan ada binaan masjid, asalkan tempat tu tempat tinggal di dalam garisan sempadan tempat orang bermustautin ataupun orang bermukim, memang duduk kat situ kan. Maka nak buat tengah padang ke, nak buat dalam dewan ke, kalau ada masjid, masjid lah. Maka tidak syarat mesti ada masjid untuk kita buat. Syarat dia dalam tempat penempatan, tempat orang tinggal, tempat orang bermukim dan mustautin di situ. Boleh faham Baik. Jama'atan, mestilah syarat dia itu. Kemudian jama'atan, syarat sah Jumaat itu juga mesti jamaah. Sebab itu imam dia kalau hari Jumaat dia mesti niat dia nak jadi imam. Sebab apa? Sebab syarat sah Jumaat jamaah. Dia sembahyang maghrib tak payah pun dia nak niat imam kan. Makmum tentu arah lah, nak jadi makmum kenalah niat jadi makmum. Tapi imam kan, jadi imam dia kena niat jamaah. Sebab nak sah sembahyang tu dengan jamaah. Ini sepakat para ulama, tak adanya Jumaat nak buat seorang kan. Jumaat itu mesti dengan jamaah. Cuma itulah kita tadi bilangan berapa orang jamaah itu, tiap-tiap mazhab ada dia punya pandangan di sendiri. Baik. Jamaah, dan syarat jamaah itu adalah pada rakaat yang pertama. Syarat jamaah itu adalah pada rakaat yang pertama. Ingat kalau maksudnya rakaat pertama dah dapat jemaah, ada orang perakah kan, dah sahlah Jumaat dia sebab dia dah dapat satu rakaat. Maksudnya disyaratkan jamaah pada rakaat yang pertama. Baik. Bi arba'ina, dan 40. Ni yang kita kata ni 40 orang daripada orang yang layak. 40 orang tu apa? Islam kan, berakal, baligh Islam, baligh, berakal kan, lelaki, merdeka, mustautin, ada 6. Yang 40 tu tadi samalah bisifatil wujub, sebagaimana disebut sifat ke atas yang wajib tadi tu kan, yang wajib pergi tu, itulah dia. Apa tadi kita sebut? Islam, berakal kan, kemudian orang tu baligh, berakal, lelaki, merdeka, dan juga bermustautin. Ada 6 syarat mesti. Kalau ini yang 40 orang, 40 orang tu mesti ada syarat ni. Kalau tak ada, maka tak adalah jamaah Jumaat itu tak cukup, kita panggil. Baik. Baik. Jadi sedikit masalah furu' dalam kita punya pembahasan ni. Ada sikit masalah furu' dia. Macam mana kalau orang-orang yang tak wajib Jumaat, perempuan, kanak-kanak,
hamba, kan, dia datang sembahyang Jumaat, kan, baik, dia hadir sebelum zawal, kan, dia hadir selepas zawal, selepas zawal dia hadir. Maksudnya zawal tu dah masuk waktu lah, lepas zawal dah masuk waktu, kan, masuk waktu Jumaat, Zuhur lah, kan. Baik, dia datang ba'da zawal. Baik, dia boleh duduk dalam masjid tu, dia niat nak semayang, dia boleh balik tak balik, kan? Kalau dia datang dah masuk waktu Jumaat, kan, orang perempuan katalah, kan, hamba, kan, orang yang tak wajib Jumaat, kan, dia datang, dia tak lazim Jumaat, dia datang, dia duduk dalam masjid sampai dah masuk waktu, dah azan lah, kita kira, boleh tak dia nak balik? Dia boleh balik. Kalau dia nak balik, dia boleh balik, tak ada masalah, kan, selagi mana belum takbiratul ihram. Kalau dah takbiratul ihram, tak boleh lah kita nak batalkan semayang kita, kan, tak boleh. Kecuali orang sakit lah, dia mula nak semayang, tiba-tiba dalam sakit tu, dalam semayang tu dia rasa dia sakit berat, dia tak boleh bawa, dia je ada keuzuran, boleh meninggalkan. Tapi kalau yang lain dah takbiratul ihram, tak boleh lagi dah. Selagi mana tak takbiratul ihram, dia boleh balik. Kalau dah takbiratul ihram, dia tak boleh balik dah. Baik. Baik. Dan orang yang apa, yang tak dapat, baik ni baik, selalu kita orang kita, dia dulu kan, nenek kita dia nak sembahyang Jumaat, dia nak sembahyang Zuhur, kan, dah habis ke sembahyang masjid, tanya, kan. Sebenarnya kalau kita tak wajib pun Jumaat, kita tak payah tunggu waktu tu, kan. Cuma bagi orang yang dia wajib Jumaat, tapi dia tak pergi sembahyang, dia wajib Jumaat, dia tak pergi sembahyang, kan. Lelaki dah balik, berakal, merdeka, Islam, mukim pula tu, dia tak pergi. Boleh tak dia nak, aku tak nak pergi, hari ni aku nak sembahyang Zuhur? Tak boleh. Dia haram sembahyang Zuhur sebelum imam salam bagi Jumaat. Maksudnya imam lepas tu baru datang. Selagi imam tak habis, dia wajib pergi. Dia wajib pergi selagi imam tak sembahyang Jumaat. Kecuali dah dia buat keras itu, sampai imam dah Assalamualaikum, kan, Zuhur lah, nak apa lagi, jamaah tak ada dah, kan. Mungkin ni kan orang kita keliru sikit kat sini kot, sehingga kan nenek kita tunggu, dah habis, orang dah balik, nak sembahyang, yang tak wajib sembahyang dah boleh sembahyang Zuhur. Baik. Dan sunat, bagi orang yang ada keuzuran, kan, dia rasa macam tak sihat, tak boleh nak pergi, sunat dia melambatkan dia punya sembahyang Zuhur tu, sunat dia lambat. Mana tahu, kan, tiba-tiba baik, kan, tiba-tiba baik, kan, sembahyang tu, kan, tiba-tiba baik, kan. Jadi sunat dia lambatkan sikit. Kalau tengok dah habis sembahyang tak baik, ada sembahyang Zuhur lah, baik, sunat dia lambatkan sikit. Baik. Wal waktu, kemudian waktu lah, Jumaat ini dia ada waktu dia waktu apa? Waktu Zuhur. Jumaat itu waktunya adalah waktu Zuhur. Baik, Jumaat waktu itu adalah waktu Zuhur. Baik, kat situ dia kata fa'in, bi sifatil wujubi wal waktu fa'in yakhruj yusallu dhuhra bil bina wa min. Baik. Dan waktunya ialah waktu Zuhur. Sekiranya khutbah itu dilakukan sebelum masuk waktu Zuhur, tak sah Jumaat. Mesti khutbah pun di dalam waktu Zuhur. Baik. Kalau sekiranya dia kata kat situ, kan, jika waktu Zuhur jika waktu Zuhur sudah hampir habis, dah habis lah sebenarnya. Kalau kita yakin waktu Zuhur tu, yakhruj yusallu dhuhra bil bina. Dia begini, kalaulah kita dalam semayang tu, kalaulah waktu Zuhur tu dah habis dah, imam ni dah punya panjang lah dia khutbah, sekali semayang Zuhur waktu dah habis, tengah-tengah semayang waktu tu dah habis, adakah apa nak buat tu? Sempurnakan solat Zuhur, sempurnakan solat Zuhur. Tak perlu dia nak buat semayang baru, kan, tak perlu nak tajdid niat, tak perlu nak tajdid niat.
tu saja aku tukar Zuhur, tak payahlah, terus sajalah. Maksudnya kalau dah buat satu kan, tambahlah lagi 3 kan, maksudnya sempurna kan Zuhur. Baik, itu kalau kita yakin waktu dah keluar. Habis kalau syak, syak tak ada apa-apa, wala yatur syakku fi asna'iha, tak ada kalau lagi tak betul, tak ada kemudaratan lah. Ni tidak ada kemudaratan lah, boleh teruskan Jumaat itu kalau dia syak. Tapi kalau yakin tak boleh, kita kena sempurnakan solat Zuhur. Baik. Begitu juga kalau imam tu memanjangkan rakaat pertama kan, sehingga rakaat kedua tu dah tak sempat lagi dah kita nak buat dalam waktu dia mesti dua-dua tu dalam waktu Jumaat kan, dua-dua rakaat tu dalam waktu Jumaat. Jamaah tu tadi kita kata satu je kan, satu rakaat jamaah syarat dia kan. Tapi kalau apa tu Jumaat mesti dibuat dalam waktu Jumaat, dua-dua rakaat dia tu. Jadi kalau imam dia panjangkan rakaat yang pertama sehingga tak sempat lagi rakaat kedua tu kita nak tunaikan dalam waktu Jumaat, maka berdosa. Cuma Jumaat khutbah pendek sunat dia, khutbah pendek, baca panjang. Baik, jadi berdosa dan taklah ditukar semayang itu menjadi solat Zuhur. Baik. Kemudian sedikit berkenaan dengan ta'addud jamaat, Jum'ah, bukan ta'addud jamaah jamaah ni nak banyak-banyak biarlah kan. Tabligh ke ada apa jemaah itu tak apalah kan, tak ada kata haram pun ta'addud jemaah tu kan. Baik, ni tak ada masuklah benda tu kan. Ta'addud Jum'ah ini tak boleh kalau tak ada keperluan. Satu tempat tu satu Jumaat, kecuali ada keuzuran nak kumpulkan orang, tak boleh macam Covid ni kan, ataupun dengan sebab tempat tu besar sangat menyebabkan keuzuran, orang jauh nak pergi satu tempat, maka itu dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Maksudnya tak adalah kata dalam mazhab Syafi'i tak boleh ada berbilang Jumaat, boleh dengan syarat dah ada keperluan, sebab dia nak menjaga penyatuan umat Islam kan, supaya jangan berpecah belah kan, supaya jangan bergaduh. Jadi biar satu, kalau boleh satu Jumaat, jangan buat dua, kecuali ada masalah nak kumpul orang ramai, nak Covid pula tu dah kumpul ni. Semayang je yang kita takut kan, kena Covid kan, lain tak ada pun kan. Orang kita bising rapat sab, tak rapat sab kan. Saya nak sebutlah, saya nak luah hati sikit lah kan. Saya tak pernah rasa pun kat Malaysia ni nikmat sab rapat. Mana orang Melayu nak rapat sab? Kita cuba duduk negara Arab, pergi umrah ke pergi, duduklah 2 tahun ke, kita tengok dia punya sab, kita terasa bahu orang sebelah. Orang Melayu kita rapat dia lagi kan. Dan tak jaraknya ada yang suka, manalah tahu kan. Macam ada orang tua tu, bila orang dekat dengan dia, panas jauh sikit. Lepas tu dia sebut, masa tu saya ingat sejadah kan satu-satu kan, yang masa sejadah bersambung kan. Dia kata satu ni satu orang, orang rapatkan kan. Tu mana kita ada rapat sangat, sebab kita tak rapat. Memang kalau kita berdiri tu nampak melopong je. Cuba duduk negara Arab 3 tahun ke setahun ke, balik tengok Melayu ni sab dia memang tak rapat. Ni saya nak cerita semalam, saya semayang di satu masjid yang tak payah disebutkan nama lah. Kebetulan sab saya tu memang depan lah, depan tu dah tembok lah, depan dah lah jarak, sebelah tu kosong kan. Dia tak nak pergi depan, yang sebelah pun tak nak pergi depan, sampai habis semayang sebelah saya kosong. Tu saya terfikir kan, sab ni dijarakkan sebab penyakit. Tapi kalau depan kau sab kosong, kau tak nak masuk, kau hanya penyakit apa ni sebenarnya kan? Penyakit apa sebenarnya ni kan? Tak usah nak bising lah sab rapat. Baguslah nak sab rapat, tapi time orang suruh rapatkan sab, tak rapat betul pun kan. Macam janggal kita kata bahu bertemu bahu, lemas je kan. Macam tu kita Melayu je tu kan. Besok kalau dah betul-betul nak rapat sab, rapat betul-betul kan, jangan lompong kan. Lepas tu kita pula bila sab kat depan tu kosong, kita pelawa pula orang lain kan. Macam tu pula. Kau tak nak pahala, lagi depan lagi besar pahala kan. Cuba kat sab tu letak duit RM50, tak berabot bagi semua kan.
Ini sikit luahan lah. Saya rasa macam nak marah kan. Yelah, zaman sekarang ni tak boleh nak marah-marah sangat kan. Jangan kata budak sekolah, orang tua pun tak boleh kan. Kat masjid pula kan, kita pandang macam kita dari syarat sebelah ni kan kosong. Tak, yang tu pun buat keras, yang belakang pun pandang ni macam tu. Ya Allah, lompong. Dah lah sab tak boleh rapat, depan pula lompong kan. Hai, kita kata kan, apa penyakit ni? Ni penyakit hati ni kan, bukan COVID. Kalau tak mau ke depan tu kan, ini masalah hati kita tu sendiri ada masalah kan. Baik. Itu sikit lah luahan. Kelarin begini ni. Baik. Jadi Jumaat tu boleh kita berbilang-bilang Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i ada alasan yang boleh buat kan. Contohnya susah nak himpun dengan orang, ataupun kampung tu terlampau besar menyebabkan orang nak berhimpun satu tempat susah, maka boleh buat 2 Jumaat. Ini dalam mazhab kita lah kan. Kalau kita pergi Mesir tu, depan ni Masjid Sultan Hasan, satu ni depan ni masjid apa? Masjid Imam Rifa'i kan, depan tu kan. Depan dia Jumaat kan. Masjid Azhar, Masjid Husin kan, tak jauh, tapi dia ramai. Dia rakyat dia ramai kan. Bolehlah dibuat macam tu kan. Baik, tapi dalam mazhab kita ini sebenarnya lagi bagus menyatukan kaum muslimin, untuk menyatukan kaum muslimin. Baik. Itu masjid yang sama ke beza-beza masjid? Maksudnya yang bilang Jumaat tu. Kalau satu masjid tu besar sekali kan, jadi buat Jumaat ni Tak boleh, tu lagi tak boleh kan. Tu lagi tak boleh macam tu. Mana boleh pula ada 2 Jumaat dalam satu masjid. Ni dua masjid pula ni kan. 2 masjid tu pun kalau tak ada keperluan tak boleh kan. Maksudnya ada keperluan lah, ada hajat, ada keperluan baru boleh. Baik. Jadi kalau Jumaat tu berbilang-bilang kan. Kalau lah Jumaat ni ada bahasan sikit lah, serentak dia angkat takbir dua-dua tu kan. Dia mesti salah satu tak sah kan. Dia mesti salah satu tak sah. Kalau jamaah yang 2 jamaah tu dibuat, tak ada keuzuran, salah satu mesti tak sah. Yang tak sah yang mana? Yang lambat sikit sembahyang dia lah. Habis kalau dua-dua angkat takbir kan, dua-dua angkat takbir serentak kan, sama lah tu habis takbir. Dia kira pada takbir tu, bukan kira pada salam. Takbir tu ihram tu, Allahu Akbar, sama je. Tak boleh, tak sah dua-dua serentak kan. Serentak tak sah, batal dua-dua semayang. Habis nak buat macam mana? Kau akan datang situ semayang sekali macam tu Habis kalau satu yang dulu, yang ni pula, yang imam seorang tu pendek je dia punya takbir kan, Allahu Akbar. Yang seorang was-was sikit, Allah, bersama kan. Tapi yang satu lagi tu bar dulu, yang itu sah. Yang ini yang tak sah lah semayang kau. Macam tu pula kan. Jadi ada banyak masalah ni, saya tak nak peningkan kepala tuan-tuan lah. Kalau syak pula, siapa dulu siapa kendian? Tak tahu siapa dulu siapa kendian kan. Maka hukum dia wajib kat atas mereka berkumpul satu tempat semayang Jumaat. Kerana tak ada keyakinan pun kan, siapa punya Jumaat yang sah. Dua-dua dah tak yakin kan. Ada lagi ni, tak payahlah nak peningkan kepala, cukup yang itulah kan. Benda tak jadi lagi nak bahas panjang-panjang kan. Kita punya tempat alhamdulillah lah kan. Nak Melaka ni politik macam mana celaru pun tak pernah ada lah sembahyang 2 imam kan. Ini orang Melaka punya baik lah kan. Baik. Walaupun Melaka tu je bergaduh kuat, cakap macam kuat bergaduh kan. Tapi daripada dulu nampaknya tak ada lah tak ada isu lah benda-benda ni semua. Adalah sikit-sikit itu kan, itu di luar kawalan. Okey, syarat dia lagi apa? Wa min syurutiha taqdimul khutbataini. Mestilah syaratnya di semayang tu dia dahulukan khutbahnya. Semayang raya kita semayang dulu lepas tu buat khutbah. Tapi semayang Jumaat mestilah didahului semayang itu dengan 2 khutbah. Wajib ni 2 khutbah. Semayang raya tu ada khilaf lah. Dalam mazhab Syafi'i semayang raya sunat dia buat 2 khutbah juga kan. Tapi kalau ada ustaz kita buat 1 khutbah, ada tempat dia buat 1 khutbah kan. Yelah, ada pandangan macam tu lah, ada pandangan yang macam tu. Cuma kadang orang tak biasa, tak tahu ada beza-beza pendapat, dia jadi masalah. Tapi ustaz-ustaz dia meredakan keadaan lah benda tu. Jangan dia terus sesat dan sebagainya kan. Terang lah, ada pandangan begini, ada pandangan begini. Kita ni susah lah. Banyak benda kita nak bincang panjang-panjang. Kita banyak benda kecil-kecil pun banyak kita bergaduh lagi kan.
Macam orang tanya saya hukum orang basuh kuil lah, saya malah nak jawab lah kan. Benda tu kan, banyak benda lain lagi kita bergaduh. Benda tu kalau jawab lagi bertekak kan. Tak payahlah jawab kan, biarlah mufti jawab. Kalau kita orang biasa ni jawab pun tak kesudah, habis jadi benda tu kan. Mufti jawab pun ada orang berani belasah, macam mana kan. Kita orang biasa nak jawab kan. Ada, kita ada mauqif, kita ada pendirian kita kan. Ada sesama kita sebut, tapi iyalah kan, biarlah yang bertanggungjawab kan, dia yang beri pandangan supaya lebih harmoni lah benda-benda yang berkaitan dengan kalau untuk sendiri-sendiri tak apa, tapi ini untuk satu mauqif kemasyarakatan kan, biarlah yang badan yang dipercayai, yang diberi tanggungjawab, dia yang jawab benda tu. Kalau dah ada yang jawab besok kita tak setuju macam mana pun, bagi saya kita follow lah, sebab nak jaga perpaduan kan. Jadi kita yang mengajar ni jangan semua benda kita nak ulas. Kita rasa ada benda yang patut mufti dia ulas lah kan. Benda-benda lain tak apalah, benda-benda yang tak ada jejas apa-apa kan, kita boleh je nak ada, kita boleh je nak sebut kan. Tapi benda-benda yang berkaitan dengan keharmonian masyarakat, biar yang tertentu je cakap. Itu saya punya prinsip lah kan. Bukan apa, tak larat tengok orang bergaduh dah, tak larat kan. Daripada politik sampai ustaz, aduh kita tak larat tengok benda tu semua dah. Baik, tak pandai bergaduh, pandai bergaduh je, itu je kan. Baik, yajibu ay yaq'uda bainataini, dan khutbah itu mestilah dipisahkan di antara dua khutbah itu dengan duduk yang sebentar kan. Jadi imam, khatib, dulu kita tak sebut, kita dulu ada jawatan khatib kat Melaka disebut imam lain, khatib lain. Sampai sekarang samalah. Betul, imam tu tak khatib lah. Dulu lain imam, khatib lain kat Melaka, khatib lain, imam lain dulu. Sekarang tak adalah, tu imam tak khatib lah. Jadi khutbah itu dipisahkan sekejap, di antara dua khutbah itu ada duduk yang sekejap. Baik. Ruknuhumal qiyamu wallah ahmadi, dan rukunnya adalah berdiri khutbah itu bagi yang mampu lah. Kalau imam tu tak mampu berdiri, dia boleh duduk kan. Macam Syekh Qardawi khutbah duduk kan, dia tak mampu lah, uzur kan. Tapi mampu, syarat dia berdiri kan. Baik. Kemudian disebut lafaz alhamdulillah dalam khutbah tu. Ada pujian kepada Allah dengan menyebut alhamdulillah ataupun lakal hamdu, innal hamdalillah, macam itulah. Mesti macam tu. Tak boleh memadai dengan perkataan lakas syukru, bagi engkau ya Tuhan kesyukuran, asyukru lillah. Itu tak boleh, walaupun itu pujian. Mesti ada lafaz alhamdu. Tak kira lah disebut dengan nun, disebut dengan innal hamda ke dulu kat depan, ataupun lakal hamdu ke kan. Itu tak jadi masalah lah. Jadi ada perkataan alhamdu, ni la budda min lafzi alhamdu, tak boleh tidak, mesti ada lafaz alhamdu dalam khutbah itu. Ni khutbah yang wajib lah, khutbah apa? Khutbah Jumaat ni kan. Baik. Dan perkataan alhamdulillah itu mestilah ada fihima pada dua-dua khutbah tadi lah. Dua-dua khutbah tadi mesti ada alhamdulillah. Nombor satu, khutbah nombor 2. Baik. Begitu juga berdiri, khutbah nombor 1, khutbah nombor 2 berdiri. Begitu juga ada lafaz alhamdulillah, khutbah nombor 1, khutbah nombor 2. Wa ba'dahu salli ala Muhammadin, dan selepas daripada itu bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam dua-dua khutbah ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dengan lafaz selawat paling kurang Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina, boleh. Tidak disyaratkan menyebut nama Muhammad, tak syarat. Kalau ada, dia dah sebut Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina pun cukup dah. Tapi tidak memadai dengan menyebut perkataan rahimallahu Muhammadan, semoga Allah merahmati Nabi Muhammad. Itu tak boleh perkataan. Mesti ada solat, perkataan solawat. Baik, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya dhabit lah. Wal yusibit taqwa awil makna kama nahu ati'ullah fi kiltaihima. Baik, dan hendak ada pesanan takwa dalam dua-dua khutbah itu. Ada pesanan takwa ataupun yang membawa kepada makna takwa, sebagai maksud menyebut ati'ullah kan. Dalam dua-dua khutbah itu taatlah kamu kepada Allah.
mesti ada dalam khutbah itu seruan kepada taat dan menjauhi maksiat. Mesti ada. Kan? Mesti ada. Tapi khutbah awal-awal dia dah ada dah. Dia dah ada apa? Sebut dah kan. Takwalah kamu kepada Allah kan. Dengan menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah, itu dah itulah. Kan? Lepas tu kat dalam tu cerita cukai tanah, itu tak tahulah nak cakap apa kan. Tapi yang dah ada seruan tu dah kira sah lah kan. Tapi khutbah diam dah bagus. Khutbah nampak ada peningkatan, ada peningkatan lah, baik lah. Dia punya teks, punya makna-makna khutbah pun kita rasa puas hati lah sekarang. Baik. Melaka lah cuma yang baca tu je lah kadang kan, terlampau lemah sangat, terlampau semangat sangat kan. Khutbah tu kalau dibaca betul-betul, baca je dah 20 minit dah saya rasa. Khutbah tu kalau dibaca jadi ada yang passion dia baca terus, okey lah 20 minit kan. Ada pula dia baca dia syarah, dia panjang kan. Kalau nak syarah-syarah tak payahlah, ringkaskan saja kan, ingat kan. Tapi bila baca dia syarah dah jadi 40 minit kan. Kita pula Jumaat kita ni hari orang bekerja kan, hari Jumaat ni hari orang bekerja. Sebab tu Nabi Jumaat tak panjang khutbah, sebab tengah hari orang pun mengantuk kan. Orang perempuan tak dapat rasa nikmat tidur masa khutbah kan. Kau ceritalah sedap macam mana pun khutbah Jumaat tu kan, lelap tak boleh buat apa, orang memang lelap waktu tu. Sebab tu Rasulullah cakap pendek je khutbah Jumaat tu, tak panjang. Semayang dia panjang kan baik. Jadi dalam khutbah itu mestilah ada seruan kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada wasatru wal wila'u bainataini dan mestilah wasatru wal wila'u bainataini. Wasatru maksudnya imam menutup aurat. Ini syarat sah khutbah. Tadi rukun khutbah dia cerita, ini syarat sah khutbah tu kan. Syarat sah khutbah, imam mesti dia menutup aurat macam semayang kan, macam semayang. Kalau terdedah aurat dia tak tutup cepat kan, maka tak, khutbah tu kena ulang balik semula. Baik. Wal wila'u, maksud wila' di sini ialah wila' bukan wala', wila' maksudnya berterusan. Disebut kalimatul khutbah, antara satu kalimah bersambung di antara dua khutbah. Kalau ada berehat pun sekejap dengan dalam lafaz qadar subhanallah, ada ulama kata qadar surah al-ikhlas kan. Dan tidak ada senggang yang lama di antara sembahyang dengan khutbah kan. Di antara sembahyang dengan khutbah tidak ada senggang yang lama kan. Ada kata wa baina masalla kan, dan di antara khutbah dengan apa tadi, semayang itu tadi kan. Wa bituhraini, dan mestilah imam yang naik khutbah itu bersih, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Masa dah ada semayang kan. Kalau kena mula balik kan. Khutbah lah panjang kan, kali batal wuduk, turun balik ambil air semayang, mula balik, nak mula macam mana? Sebab tu khutbah yang panjang, pendek je kan. Tapi Mesir khutbah panjang. Jordan khutbah pendek khutbah Jordan. Mesir panjang. Orang Mesir kalau pendek tak suka kot, panjang. Dia pun cuti hari Jumaat, boleh lah panjang kan. Tengok kalau Syekh Qardawi khutbah 40 minit kan, lama kan. Itu di Mesir khutbah panjang. Jordan khutbah pendek tak lama dia khutbah. Jordan khutbah pendek je. Baik. Jadi syarat dia bersuci lah. Wa yatma'innu qa'idan bainahuma, dan ni ulang balik semula lah. Antara dua khutbah tadi ada duduk sekejap ada duduk sekejap di antara dua khutbah. Wa yaqra'ul ayata fi ihdahuma, dan dalam khutbah itu mesti ada membaca ayat apa tu? Ayat Quran lah kan. Baca ayat Quran dalam salah satu khutbah. Dia kata fi ihdahuma kan, salah satu daripada khutbah tu mesti ada dibacakan ayat Quran. Syarat ni mesti ayat Quran yang mufhimah, yang dipaham, dan kamilah, yang sempurna. Maksudnya macam mana? Tak boleh, tak sah kalau khutbah imam tu hanya sekadar baca nun.
apa dia nak sebut kan? Itu ayat yang betul, ayat Quran, tapi dia tidak mufhim, tidak memberi kepahaman kepada orang apa benda ni kan. Alif lam mim tu je dia baca. Tak boleh, mesti ayat itu mufhimah kamilah, yang sempurna. Ada juga khilaf di kalangan ulama dalam mazhab, di antara kamilah tu kata kalau tak sempurna ayat pun tak apa kan, tapi penting mufhim, dipahami. Tapi nak keluar daripada khilaf mazhab tu, bacalah yang sempurna ayat tu. Baik. Sumad du'a saniyatan lil mu'minin. Dan kemudian doa untuk orang mukmin. Ni satu. Mesti ada dia di antara syarat dia kan. Dan mestilah doa itu ayyakuna ukhrawiyan la dunyawiyah. Mestilah doa itu adalah doa-doa yang berkaitan dengan dunia dengan akhirat. Bukan doa yang berkaitan dengan dunia je. Dunia boleh kan nak baca dunia kan, tapi akhirat. Doa untuk siapa? Lil mu'minin. Wa hasanu takhsisuhu bis-sami'in. Dan disunatkan, khususkan doa itu bagi orang yang sedang orang yang mendengar, mendoakan orang yang beriman dalam khutbah yang kedua tu. Dan sangat bagus dia kata doa itu dikhususkan untuk orang yang mendengarnya, yang ada dalam tu lah. Dan juga kepada pemimpin kaum muslimin secara umum lah, secara khusus tu tak ada larangan, tapi tak ada anjuran kan. Kita kan banyak kan nama-nama kat dalam belakang doa. Doa kita ni, doa tu semakin lama semakin panjang doa nombor 2 tu kan. Nak kata macam mana kan. Baik. Dan ada lagi syarat-syarat yang tidak disebut dalam kitab kita ni. Mestilah yang khutbah tu orang lelaki, zukurah kan. Kemudian khutbah itu didengari oleh 40 orang. Kemudian bil arabiyah, dalam bahasa Arab. Apa yang dalam bahasa Arab tu? Rukun-rukun lah. Semua dalam bahasa Arab kan. Siapa imam nak jadi? Tak ada imam lah kan. Cuma belajar bahasa Arab ni, saya tekan sangat kita belajar kan. Pada orang awam ni, untuk kita faham Quran lah, untuk kita faham Quran. Baik. Berapa jam dah ni? 10 lebih dah. Baca sunat je dah. Sunanuhal ghuslu wa tanziful sunanuhal ghuslu wa tanziful jasad. Dan sunatnya, sunat hari Jumaat itu adalah mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat kepada yang hadir, kepada yang nak pergi. Hari raya lain, kita mandi sebab raya kan. Semua orang sunat mandi Jumaat kepada yang nak pergi Jumaat kan, nak berhimpun kan, biar bersih, wangi kan. Bila kita nak start mandinya, lepas subuh dah boleh start kita mandi. Lepas subuh dah boleh start mandi kan. Mandi sunat Jumaat, niat je lah kan. Bukan ada nak tahu lemau ke bunga, tak ada kan. Mandi sunat Jumaat, niat mandi sunat Jumaat, insyaAllah ada pahala lah. Sebab kita dah kata niat itu adalah pembeza di antara adat dan ibadat kan. Baik. Jadi mandi sunat Jumaat itu kepada yang nak hadir, mula daripada selepas fajar Jumaat kita dah boleh mandi. Lebih elok lagi lah kita mandi dekat-dekat nak pergi, lagi bersih, lagi wangi kan. Baik, membersihkan jasad, membersihkan jasad sebab hari Jumaat lah kan. Kita pun nenek-nenek kita dah dulu selalu ajar nak Jumaat buang kuku lah, itulah ini kan. Memang kita bersihkan diri kita dengan sebaiknya pada hari Jumaat. Walubsu abyadin watibu in wajad. Dan pakai pakaian yang putih. Sunat lah pakai pakaian putih ni kan. Dulu-dulu ya kan, saya pernah masuk masjid waktu kecil tu, dalam pukul 11.30 pagi, penuh orang tua-tua putih, baju atuk-atuk kita dulu kan. Ni jam pukul 11 lebih ada orang kan, tak ada orang. Orang dulu tua-tua tu betul dia beramal macam dalam kitab Bidayatul Hidayah tu, cepat dia pergi kan. Ni tak ada lagi dah kan. Orang kita sekarang nak bank pun ada lagi atas kereta kan. Tapi orang dulu dia cepat pergi, pakai atuk-atuk kita, walaupun kan dia ulama, tapi dia ada jubah putih dia ada serban putih dia kan. Orang tua sekarang dia tak nak pula pakai serban, malu kan. Dia pakai topi boleh pula kan. Baik. Dan pakai minyak wangi lah sekiranya ada minyak wangi ya. Minyak wangi biar yang wangi lah, jangan yang peningan kepala orang. Cari yang sedap-sedap sikit bau kan. Ni kan bau macam rempah kari pun orang tak tahan pula, pening kat kepala kan.
Wa bakkaral masya laha min fajri, dan berpagi-pagian. Tu pergi kan, memang ada hadis kan, dapat pahala macam unta, macam lembu, kambing tu kan. Itu memang ada hadis lah sebut begitu. Jadi tu nak rebut pergi awal. Wazdada min qiraatin wa dhikri, kan? Dan ditambah lagi pula dengan qiraah. Disebut mutlak aja baca Quran, apa-apa surah pun kita nak bacalah. Ada riwayat yang kata Jumaat ni sunnah kita baca surah Al-Kahfi. Tapi apa-apalah yang mudah kita nak baca, kita bacalah, tak payah nak jadikan isu sangat benda ni. Dan banyakkan berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatul khutbati bil insat, dan sunnah bagi pendengar khutbah untuk fokus dengar khutbah tu, kan? Nabi sebut man masal hasa faqad lara. Nabi sebut siapa main-main batu kecil kan, habis pahala kan. Dengar kan. Hatta ada ulama yang sebut, Syekh Salih Ibn Al-Uthaymin pun cakap nak tulis, dia tak bagi tulis khutbah tu apa isi, tak payah kau dengar, dia kata kan. Sebab tak nak main-main tangan tu. Kadang kita tak main batu, main kapit tebal, lukis orang dengar khutbah. Apa tu, main telefon lah, main telefon kan. Yang itu pula kan. Kadang dia nak khutbah, dia suruh orang ambil gambar. Kau ambil gambar aku kan. Dah orang nak khutbah ambil gambar. Macam mana kan? Orang nak dengar, diam pada ketika tu kan. Orang cakap pun kita tak boleh tegur kan. Kita biar begitu kan. Tegur lagi bising nanti kan. Bercakap sama kita lah tak boleh. Tapi kalau anda khatib dengan makmum, boleh tak? Boleh kan. Ada je orang tanya Rasulullah, masuk-masuk masjid tanya Rasulullah kan. Minta Rasulullah doa hujan kan. Boleh lah antara khatib tu. Biasa je kalau dekat Jordan kan, kat Mesir ke kan, khatib tu cakap orang bawah. Ada, saya pernah jumpa kan. Kita tetap biasalah benda tu kat sini kan. Baik. Ustaz, imam kena bacakan doa, makmum tu aminkan dulu. Aminkan. Jangan dia sekadar telinga kita dengar je, tak usah kuat. Tak usah kuat lah, sekadar telinga kita mendengar je. Dan imam pun jangan angkat tangan ni masa dia berdoa. Tidak sunnah bagi imam angkat tangan. Wa sunnatul khutbati bil insati wal khifu fi tahiyyatis salati, dan meringankan tahiyatul masjid. Dia bila imam dah naik atas mimbar, haram apa-apa semayang sekalipun kecuali tahiyatul masjid. Nabi pernah tengok Sulaik Sulaik al-Ghatafani kan, sahabat Nabi tu, dia masuk masjid, dia duduk terus kan. Nabi tanya dah semayang ke? Dia kata belum. Nabi kata kum kan. Nabi kata fasalli raka'ataini, bangun semayang 2 rakaat, tapi yang ringan aja semayang. Semayang maksudnya boleh tak kita nak masuk masjid ketika imam khutbah untuk kita solat tahiyatul masjid dalam mazhab Syafi'i? Boleh, walaupun ada mazhab lain yang kata tak boleh, macam contohnya mazhab Hanafi kan, sebab dia kata masa khutbah tu dibacakan Quran kan, wa idza quri'al Quran fastami'u lah, dia hujah macam tu kan, taklah kau dengar. Tapi bukan semua pun khutbah tu Quran kan. Setiap mazhab ada pandangan dia lah kan. Tapi sembahyang tahiyatul masjid ni disunatkan kita buat dia walaupun imam sedang khutbah, kecuali lah dah nak angkat takbir kan, ataupun dah orang dah angkat takbir kan, sembahyang jemaah, masuk buat tahiyatul masjid dululah, apa kena kan, masuk terus je kan. Baik. Kemudian masalah Jumaat ni, kalau kita dapat 1 rakaat berserta dengan imam, kita dapat Jumaat. Kalau kita sembahyang Jumaat dapat 1 rakaat dengan imam, maksud dapat 1 rakaat, kita dapat rakaat. Baik. Bagi pula yang masbuk, kalau dia tidak mendapati rakaat yang kedua, maksudnya dah rakaat, dia masuk rakaat kedua tapi lepas rakaat, dapat rakaat? Tak dapat rakaat, tapi dia niat sembahyang Jumaat, lepas tu dia sempurnakan solat zuhur. Tu bagi yang masbuk lah. Baik, kemudian hukum musafir pada hari Jumaat. Ada khilaf lah ni kan. Saya sebutlah ada khilaf ni, ada beza pendapat kan. Korang kita sekarang dia senang nak cari fatwa. Dia Google dia boleh tengok fatwa Syekh bin Baz
dia boleh tengok fatwa Syekh Salih bin Utsaimin, tengok fatwa macam-macam lah, Darul Ifta Masjid Qardawi kan. Kadang-kadang tengok ada ulama kata boleh, Syekh Ibn Baz kata boleh selagi mana tak masuk waktu boleh pergi musafir kan. Itu pandangan dia lah, pandangan dia orang. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh musafir pada hari Jumaat, walaupun musafir taat, kecuali sebelum fajar hari Jumaat, dia kata kecuali sebelum fajar hari Jumaat. Kerana bagi dia waktu walaupun belum masuk waktu, tapi wajib tu dah wajib daripada pagi tu. Sebab kita dari sunat ke mandi. Maksud bila kita dari sunat ke mandi, wajib tu dah bermula. Macam tu kan. Jadi tak boleh dia kata musafir sebelum fajar. Selepas fajar. Kalau sebelum tak apa, sebelum terbit fajar. Lepas tak boleh, kecuali ada syarat juga kalau nak buat. Boleh juga nak pergi kalau ada kepentingan, dengan syarat kita yakin atau kita sangka, yakin atau zan di pertengahan jalan kita akan menunaikan solat Jumaat. Soalan banyak, kita kata masjid ada kan, kita boleh je sembahyang Jumaat, tak apa, okey. Kalau macam tu dalam mazhab Syafi'i boleh musafir. Sekiranya kita yakin atau kita sangkakan memang kita boleh dapat solat di tengah jalan. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan apa hukum hakam hari Jumaat.